Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Jadi kita akan sambung pengajian usul fiqh syarah waraqat oleh Imam Al-Mahalli ke atas matan Al-Waraqat yang tulis oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi sebelum ni kita dah last perbincangan kita adalah pada al-ijma' dan juga pada qaul sahabi pada penghujungnya. Jadi dan untuk seterusnya kita akan sambung pada babul akhbar kan, bab al-akhbar. So kenapa Imam Juwaini selepas dia menceritakan tentang al-awamir wan nawahi dan kemudian masuk pada al-af'al, lepas tu kemudian masuk pada apa pada ta'arud dan masuk juga pada al-ijma', kemudian terus kemudian ke al-akhbar kan. Al-akhbar ni kan, sebabkan dia seolah-olah nak menunjukkan bahawa kita telah habis pada pembincangan tentang al-akhbar an-naqliyah, iaitu al-Quran dan sunnah dan juga al-ijma' kan. So apakah tariq sebenarnya apakah tariq sampainya adilah naqliyah tu kepada kita kan. So kat situ dia ceritakan, masukkan dalam cerita al-akhbar lah di mana kat sini dia ceritakan asal-usul ataupun akhbar ni ada apa, ada khabar ahad dan mutawatir dan sebagainya so dia punya munasabah antara bab dia apakah tariq yang menyampaikan Quran, sunnah dan ijma' ni kepada kita lah, ataupun tariq yang menyampaikan adillah naqliyah ni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kata kat sini qala al-muallif al-akhbar wa amal akhbar fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidq wal kadhib lihtimalihi lahuma min haitsu innahu khabarahu. So dia kata kat sini al-akhbar ataupun kira akhbar ni dia lebih umum lah daripada apa, lebih umum pada sunnah, lebih umum daripada hadis dan sebagainya maksudnya al-akhbar, satu khabar tu secara mutlak, ataupun kita kembali kepada takrif khabar tu sendiri apa khabar tu takrif dia adalah ma yahtamilu as-sidq wal kadhib ataupun ma yahtamilu at-tasdiq wal kadhib apa-apa naqalan atau apa-apa kalam selagi dia bukan insya'. Insya' ni contohnya apa, al-amru wan nahi, at-taraji itu termasuk dalam insya'. Maksudnya kalau dia adalah khabar contoh khabar apa secara paling simple adalah qama zaidun iaitu Zaid ni berdiri so tu adalah satu kenyataan yang di mana kita boleh kata kenyataan ni betul ataupun tidak manakala kalau insya' dia adalah ma la yahtamilu as-sidq wal kadhib atau ma la yahtamilu at-tasdiq wa at-takdzib contohnya buang sampah ke apa. So maksudnya tu bukanlah satu kenyataan yang kita boleh kata kenyataan tu benar atau tak sebab apa, tu adalah insya'. Tapi yang kita bincangkan adalah al-akhbar so al-akhbar ni kata kat sini ma yadkhuluhu as-sidq wal kadhib fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidq wal kadhib dia adalah benda yang kita boleh hukum dia sebagai betul ataupun kadhib betul ni apa, ataupun as-sidq ni kalam ulama menyebut mentakrifkan as-sidq adalah ma yutabiqu al-waqi' mutabaqatul waqi', manakala al-kadhib adalah ma la yutabiqu al-waqi'. So macam mana kita nak tahu benda tu betul atau tak? Adakah benda tu jadi macam tu atau tak? Adakah benda tu, contoh kata Kaabah ni warna dia hitam. So satu khabar ni dia kata Kaabah ni warna dia hitam. Macam mana kita nak tahu benda tu betul? Kita tengok kita pergi kat Kaabah tu, kita nampak warna dia hitam. So maksudnya betul lah as-sidq tu. Macam tu juga al-kadhib lah. Bila mana dia tidak sama dengan al-waqi', tak sama dengan yang sebenar-benarnya min haitsu huwa, maka kita boleh nisbahkan dia sebagai kadhib lah. So dia kata kat sini ma yadkhuluhu as-sidq wal kadhibu lihtimalihi lahuma min haitsu innahu khabarahu. Maksudnya khabar ni secara mutlak dia sifat dia adalah neutral maksudnya dia ni boleh jadi betul atau boleh jadi salah. Ka qaulika qama zaidun yahtamilu an yakuna sidqan wa an yakuna kadhiban. Maksudnya bila kita sebut Zaid ni berdiri dia boleh jadi Zaid ni berdiri, boleh jadi Zaid tu tak berdiri secara mutlaknya lah, ataupun secara kalau kita nak hukum satu khabar tu secara neutral satu kenyataan tu secara neutral. Wa qad yuqta'u bi sidqihi aw kadhibihi li amrin khariji maksudnya dia satu, kita boleh tengok satu khabar ni dia ada sudut dalaman dia ataupun sudut zat dia, secara zatnya
atau secara neutralnya min haitsu huwa, kan, dia boleh dua-dua. Tapi bila ada amrun khariji, kan, bila ada benda faktor-faktor lain yang datang, dia boleh menjadikan satu khabar tu betul ataupun satu khabar tu kadzib lah, kan. La li dhatihi, an fal awwalu ka khabarillah wa tsani ka qaulika ad-diddani yajtami'an, kan. So dia kata satu khabar tu boleh jadi betul atau salah disebabkan amrun khariji. And contohnya macam mana satu khabar ni and boleh jadi betul and boleh jadi sidq, and ataupun kita boleh mentasdikkan bahawa khabar tu betul, and faktor luar dia kat sini dia kata contoh macam Allah Taala yang sebut, kan, maksudnya datang faktor akidah kat situ, kan. Satu, and sebab apa, contohnya khabarullah lah, contohnya Al-Quran, Allah Taala sebut maka benda tu confirm lah betul, kan. Ataupun khabarul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, yang di mana maksudnya pada khabar yang makbul lah, kan, ka khabarillah wa khabarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasani ka qaulika ad-diddani yajtami'an. Manakala khabar yang khabar yang kerana faktor luaran dia menjadikan ditolak, antaranya adalah kata kat sini ad-diddani yajtami'an, and ad-diddani yajtami'an ni maksudnya dua faktor yang bertemu ni dia boleh berlaku serentak. Contohnya satu benda tu dia adalah hitam, and satu benda tu adalah hitam dan putih contohnya, and ataupun benda yang di luar logik, and 2 kali 2 adalah 8, kan. So benda tu secara secara kharijinya ataupun kenyataan tu sendiri adalah kazib sebab dia bertemu dengan akal, and akal tak boleh nak tusaddiq, al-uqul la tusaddiq bihadza al-khabar, kan. So kat situ dia kata kat situ ada dua jenis, dia terpecah kepada dua lah, kan, di amrin khariji tu. So ulama dia memecahkan khabar ni kepada, kita boleh katakan 3 lah, kan. Kita boleh katakan pecahkan kepada 3 3 taksim kepada khabar. Yang pertama, kan, yang pertama adalah khabar maqtu'un lama jatuh dan maqtu'un bisidqihi. Yang kedua, dan khabar maznunun bisidqihi. Okey. Yang ketiga, khabar maqtu'un bikazbihi. So maqtu'un bisidqihi ni apa? And yang confirm betul, and confirm lah kata, and confirm betul dan confirm sah ke dan sebagainya. Yang pertama adalah and al-akhbar khabarullah and al-mutawatir, and dan juga and khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutawatir juga, sama ada sawa'an kana lafzian atau ma'nawiyan lah. So ni yang confirm, and confirm betul. So yang kedua apa? And khabarur rasul ataupun and khabar al-akhbar al-ahadiyah atau khabarul ahad lah. Nah, nanti kita akan masuk, kita akan bincangkan apa benda khabar ahad dan apa tu khabar mutawatir. Yang ketiga, and khabar maqtu'un bihi, and ataupun kharijatun an muqtada aqul. Benda yang tak logik ataupun dan juga yang diriwayatkan oleh ataupun khabar yang datang daripada orang yang makzub lah ataupun yang kadzib lah, kan, yang penipu. Contoh macam Musailamah adalah seorang rasul contohnya. So tu pun maqtu'un bikazbihi. So apa yang kita nak bincangkan dalam usul fiqh adalah dua jenis ni, kan, pada khabar maqtu'un bisidqihi dan khabar maznun bisidqihi, ya. So maqtu'un bisidqihi ni adalah khabar mutawatir dan sama ada kalamullah Ta'ala, kan, mana Al-Quran tu sendiri diriwayatkan secara mutawatir dan pada seluruh qiraatnya, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Yang itu masuk maqtu'un bisidqihi. Yang kedua, maznunun bisidqihi adalah khabarul ahad, kan. Khabarul ahad ni maksudnya darajat dia bawah sikit daripada mutawatir, kan, tetapi walaupun min haitsu, tapi maksudnya maznun ni bukan, janganlah kita anggap bahawa maznun ni dia adalah 50%. And maznun ni dia boleh sampai, and daripada 50% tu sampailah ke 99%.
Kan? So maksudnya dia boleh jadi dia punya spektrum dia tu ataupun daripada 50 ke 99 tu adalah satu jurang yang besar lah. And bila kita kata zon, and tak bukannya maksud dia adalah 50% ataupun 30% ataupun sangka-sangka, tak. And dia sebab maksudnya last sekali ataupun kita tengok secara umumnya kebanyakan hukum ijtihad, kebanyakan ahkam dalam fiqh banyaknya kembali kepada pada inilah pada maznun. Dan juga macam tu juga kehidupan harian kita last sekali bergantung kepada maznun lah pada benda-benda yang zunun. Contohnya apa? Contohnya kalau orang kerja kerja sebulan, bila dia akan dapat gaji? Kerja biasalah, bukannya kerja Grab ke apa. Tak, okay, ataupun kerja Grab pun kita boleh katakan lah. Contoh, kerja sebulan dia akan dapat gaji pada hujung bulan. Katakan, betul tak? Tapi boleh juga, dia tengah kerja sampai tengah bulan, tiba-tiba dia kena buang kerja, contohnya. Tapi maksudnya tiba-tiba tu jarang berlaku. Al-aslunya adalah dia akan kerja sampai hujung bulan dan dapat gaji. Betul tak? Mengikut zon dia, secara ghalibnya, dia akan apa? Dia akan kerja sampai hujung bulan dan dapat gaji. Macam tu juga apa-apa urusan lah. Contoh orang nak menanam tanam pokok contohnya. Bila dia akan tumbuh, dia akan tumbuh mungkin selepas berapa lama? Setahun, 2 tahun dan sebagainya. Maksudnya dia zon. Dia kenapa? Dia tanam tu maksudnya dia tak confirm pun akan dapat. Tapi disebabkan benda tu, disebabkan zon ni adalah ataupun nak kata sunnah alam. So sebab tu dia tanam. Sebab apa? Sebab ayah dia tanam, timbul. Atuk dia tanam, timbul. Nenek moyang dia tanam, timbul. So zon tu menguatkan dia, menjadikan dia beramal dengan zon tu. So point dia adalah pada khabar maznun ni lah, pada zon. Isu dia pada zon tadi. Maksudnya zon ni bukanlah pada isu apa, jadi atau tak jadi, ataupun betul atau tak betul. Zon ni dia punya spektrum dia sangat luas. Mana maktuk ni 100% lah. Zon ni 99 dan sampai 50% dia punya tahap keyakinan dia. So dia kata kat sini, ya min khariji la li dhatihi fal awwal ka khabarillah wa thani ka qawlika ad-diddani yajtami'an. Kata kat sini yang kedua, yang kadhib li amrin khariji, dua perkara yang bertentangan dia boleh duduk sekali untuk berada pada satu masa. So benda tu tak logik ataupun secara ukul, secara aklinya tak logik. Secara apa? Benda tu dikira khabar kadhib sebab apa? Sebab akal tak boleh terima benda tu. Macam isu sifir tadilah. 2 kali 2 dapat 10 contohnya. Kita tak boleh nak la yusaddiq hadha. So kemudian dia so maksudnya so khabar ni adalah taksim khabar yang pertama lah. Taksim khabar min haitsu apa? Min haitsu al-qat'u wa zunun lah. Yang kedua, al-khabar yang qasimu ila ahad wa mutawatir. So dari sudut apa, tariqun naql. Ustaz faham? Macam mana dia punya ni? Dia punya istilah dia. Min haitsu tariq ataupun dari sudut bila kita nak mentaksibkan khabar min haitsu apa? At-turuq al-muwassilah ilaina contohnya. Macam mana satu khabar tu sampai kepada kita? Dia taksimkan lain. Ni pemadam. Tak ada. Oh tu. So ni satulah min haitsu as-sidq wal kadhib. Yang kedua adalah at-turuq al-muwassilah ilaina ataupun turuq macam mana satu khabar tu atau min haitsu kasrati ruwah pun boleh juga. Betul tak? Dia pecahkan mana so bila kita dah faham benda tu, dia pecah kepada wal khabar yang qasimu ila ahad wa mutawatir. Maksudnya bila kita bincang pasal dua tadilah. Pertama khabar maqtu' dan khabar maznun bisidqihi. So dia bila kita gariskan yang kita bincang pasal dua tu je dalam ilmu usul fiqh. So ulama memecahkan khabar ni bila bincang dalam ilmu usul fiqh, dia pecahkan kepada al-mutawatir wal ahad. Dia kata kat sini, yang qasimu ila ahadin wa mutawatir, fal mutawatir ma yujibul ilm wa huwa an yarwihi jama'atun la yaqa'u at-tawatu'u 'ala al-kadhib an mithlihim wa hakadha ila an yantahi ila al-mukhbari anhu fayakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihad. So dia kata al-mutawatir ni adalah ma yujibu al-ilm. Maksudnya ma yujibul ilm ni ma yujibu ma yuqta'u bisidqihi.
And maksudnya kita tahu, kita confirm meyakini bahawa benda tu betul. And benda tu 100% betul. Wa huwa an yarwihi jama'atun la yaqa'u at-tawatu'u 'ala al-kadhib an mithlihim. And maksudnya hadis ni, and so maksudnya kita bincang bila kita bincang pasal khabar ataupun khususnya dalam perbincangan ni, and maksudnya kita sedang berbincang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. So dia kata kat sini hadis mutawatir ni apa? And yarwihi jama'atun la yaqa'u at-tawatu'u 'ala al-kadhib an mithlihim. Yang meriwayatkan hadis ni adalah segerombolan atau sekumpulan manusia yang di mana mustahil untuk diorang ni sepakat untuk menipu, and an mislihim, and maksudnya hadis ni diriwayatkan daripada ramai. Faham tak? And daripada zaman pada sahabat lagi dah ramai dah yang meriwayatkan hadis yang sama. Kan? Wa hakaza ila ain. So daripada ramai pada sahabat tu, and diriwayatkan daripada sahabat tu juga ramai daripada tabi'in. Daripada ramai daripada tabi'in, and ramai daripada tabi'in lah. Wa hakaza ila an yantahi ila al-mukhbari anhu fayakunu fil asli an musyahadatin aw sama' la an ijtihad. So dia kata kat sini fil asli ni maksudnya pada tabaqah yang pertama tu, dia riwayat dia tidak mesti datang daripada dia punya, sama ada dia tengok ataupun dia dengar. Maksudnya benda tu asal dia adalah pada his, bukannya daripada dia menakwalkan ijtihad pada orang lain. Maksudnya di sini nampak apa? Syahidna ma'rakah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya, amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semua tu datang daripada asal dia datang daripada musyahadah ataupun dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia dengar apa yang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu cakap atau buatlah. La an ijtihad. La an ijtihad ni maksudnya apa yang dinakalkan tu bukanlah ijtihad seseorang ataupun pandangan maksudnya satu pandangan seorang lah. Kal ikhbar an musyahadati Makkah aw sama'i khabarillah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil ikhbar an mujtahadin fih, ka ikhbaril falasifah bi qidamil alam. So maksudnya nak kata asal itu ataupun al-aslu apa yang diriwayatkan daripada segerombolan, yang pertama tu, segerombolan yang ramai tu, benda yang diorang dengar dan benda yang diorang nampak, dan bukanlah satu teori yang dinakalkan. Dia bagi contoh kat sini, bi khilafil ikhbar an mujtahadin fih, dan dia bukanlah perkara ataupun teori benda yang ijtihadi. Contohnya dia kata al-falasifah ni menyebut para falasifah yang dululah bahawa alam ni qadim. So maksudnya walaupun ramai mengatakan benda yang sama, benda tu tak menjadikan khabar tu mutawatir lah. Sebab apa? Sebab benda tu dia tidak berpijak pada realiti. Benda tu adalah i'malul aql, dia adalah teori yang dikeluarkan oleh para falasifah. Dia bukannya benda yang sahabat sendiri nampak ataupun sahabat sendiri dengar. So selagi mana benda tu teori ada i'malul aql, maka benda tu tidak termasuk dalam khabar mutawatir. So maksudnya kenapa Ustaz, mungkin kita boleh katakan apa beza kenapa bila sampai kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jadi khabar mutawatir ataupun sunnah mutawatirah. Tapi bila kalam falasifah dia tak jadi inilah, dia tak jadi khabar mutawatir lah. Sebab maksudnya first sekali dia kembali kepada nazariyah ma'rifah ataupun kita asal usul sumber ilmu kita ni apa. Sumber ilmu kita ni lah sekali adalah pada wahyu. Dia punya asal pada takzib ataupun tasdik tu lah sekali adalah pada wahyu. So maksudnya kenapa khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia jadi satu khabar mutawatir? Sebab dia adalah sebahagian pada wahyu. Manakala yang tadi tu adalah i'malul aql, manusia mahad yang tak ada asas wahyu, yang di mana benda tu boleh diterima dan ditolak. So maksudnya yang ma yujibul ilm adalah khabar mutawatir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mutawatir ni dia pecah kepada dua lah. Kita dia walaupun kita just tausiah ataupun kita buka sikitlah. Mutawatir ni dia pecah pada dua, iaitu mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi. So mutawatir lafzi ni adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhum, rawi dia banyak, daripada tabaqah sahabat tu sendiri dah banyak rawi dia, dan juga datang dengan lafaz yang sama ataupun mutaqarib, dekat. So
Dan selain daripada tu, and khabar mutawatir juga kita boleh pecahkan jugalah kepada mutawatir lafzi ni. Kita boleh tengok okay, mutawatir mutawatir lafzi. Yang pertama yang paling jelas adalah apa? Ada Al-Quran. Di mana qiraatnya sendiri semua turun disampaikan kepada kita melalui mutawatir. So maksudnya nak tengok macam mana adakah logik untuk berlaku mutawatir tu. Logik dia adalah pada Al-Quran. Berlaku pada sudut mutawatir sama ada lafzan dan juga secara lafaznya dan juga secara yang ditulis dekat mushafnya, dia punya titik, baris dan sebagainya. So mutawatir yang dekat situ. Dan juga ada juga, tapi apa yang berlaku, benda yang mudah berlaku dekat Quran, dia tidak berlaku banyak pada hadis, tapi berlaku. Tapi dia tidaklah sebanyak tidaklah berlaku sebagaimana yang berlaku pada Quran. So contoh hadis mutawatir, contoh hadis mutawatir ni yang paling masyhur adalah hadis Nabi SAW menyebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. So Ibnu Salah dia sebut, qala Ibnu Salah, kata kat sini ada ithnani wa sittuna min as-sahabah yaruna hadzal hadis. Wa qala an-Nawawi la yu'rafu hadithun ijtama'a ala riwayatihi al-'asharah al-mubashsharuna bil jannah illa hadzal hadis. Wala hadithun yurwa an aktsari min 60 sahabiyan illa hadza. So Imam Nawawi dia menyebut tidak ada hadis yang di mana berkumpul padanya rawi 10 asyarah mubasysyirin bil jannah, dan juga di mana rawi ni sampailah ke 60 lebih orang sahabi, melainkan hadis ni lah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya kalau kita tengok macam mana dia punya tanasub ataupun macam mana munasabah dia antara hadis ni dengan macam mana dengan beratnya tahdid Nabi SAW tu sampai menjadikan hadis ni mutawatir lah. Dan juga ada hadis lain, Nabi SAW menyebut nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kaifa sami'ahu faruba muballighin aw aminas sami'. Kata kat sini, kat sini yang meriwayatkan kat sini adalah 30 sahabi lah. So maksudnya daripada tabaqah yang pertama, daripada tabaqah sahabat tu sendiri dah ramai rawi ataupun dah sekumpulan rawi yang ramai, di mana mustahil untuk diorang ni berpakat untuk menipu lah. Sebab maksudnya kalau dari tabaqah pertama sendiri dah ramai macam tu, apatah lagi riwayat daripada tabi'in, pada tabi'in, lagilah ramai lah. So tu adalah pada tawatur lafzi lah. So yang kedua, jenis yang kedua adalah tawatur maknawi lah. Tawatur maknawi. So tawatur maknawi ni pula, tawatur maknawi di mana satu makna yang diikrarkan ataupun satu makna yang diikrarkan dalam yang diriwayatkan oleh sahabat, diriwayatkan oleh ramai sahabat, tapi pada tempat-tempat yang berbeza. Contohnya macam Nabi SAW dia angkat tangan waktu berdoa. Contoh pada waktu istisqa, Nabi SAW angkat tangan. Dan juga selepas salat contohnya, ataupun pada munasabat tertentu Nabi SAW dia angkat tangan. Bila sahabat ramai yang meriwayatkan tentang bila Nabi SAW berdoa dia angkat tangan, maka dia menjadi satu tawatur maknawi. Kalau tawatur lafzi itu maksudnya semua yang meriwayatkan dulu dengan lafaz yang sama, tapi tawatur maknawi ni berlaku dengan sahabat meriwayatkan perkara yang sama yang berlaku lah. Contohnya yang kat situ. Okay. So bila kita masuk pada tawatur atau mutawatir ni, dia mungkin kita akan terfikir ataupun so berapakah bilangan mutawatir ni? Berapakah bilangan untuk mencapai ke tahap mutawatir? Ada ulama ataupun kat sini ulama khilaf lah, ataupun ada banyak pandangan yang mengatakan tawatur adalah sekian. So dan maksudnya dia tidak sampai mencapai kata sepakat. Dia tak ada sampai okey last kali kita semua ittifaq ataupun kita semua ittifaq bahawa mutawatir ni paling kurang kena ada sekian nombor, tak. Sekali dia terbuat kepada ijtihad para ulama. Kalau contoh macam Imam Suyuti, dia
dia tulis kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah. Apa? Al-Azhar Al-Mutanasirah, dia mengumpulkan akhbar-akhbar yang mutawatir lah. And kat situ dia meletakkan syarat, okay, 10, and pada tabaqah pertama 10, bawah tu 10 juga, 10, 10, 10. And so dia sendiri meletakkan dawabit untuk mutawatir ni adalah 10 lah. And tu dia punya, and syarat dia letak dalam kitab dia. Ada juga yang mengatakan 4, and ada juga yang mengatakan 313. And sebab apa? And sebab 313 ni adalah bilangan sahabat yang menyertai perang Badar contohnya. Ada juga yang sampai kata ke 700, and ada yang kata dan sebagainya lah. Tapi maksudnya last sekali dhabit ataupun dhabit utama untuk mutawatir ni bukanlah pada bilangan tu sendiri, and tetapi adalah husulul ilm. And maksudnya bila kita nampak, oh, bilangan ni, kalau ada bila ada sejumlah sahabat yang meriwayatkan dan juga meriwayatkan hadis ni, maka kita pun rasa selamat bahawa hadis ni adalah hadis yang mutawatir lah. Dia tak ada dhabit yang mahdud, inilah bilangan dia, tapi tapi maksudnya kalau kita tengok dalam pembahasan hadis, biasa berapa bah? Paling kurang lebih 3 macam mana? Untuk mencapai 60 tu sangat-sangat jarang lah, untuk mencapai ramai. Apa dia? 3 masyhur. Dia kena 3 ke atas lah. Tapi maksudnya 3 masyhur tu, kalau 3 masyhur, dia maksudnya okey. Itu adalah pada, maksudnya kalau lah itu adalah di sisi muhaddisin lah. Sebab maksudnya bila tengok dalam perbahasan usul fiqh antara jumhur dengan Hanafiyah, dia hanya pecah kepada mutawatir dan ahad lah. Manakala Hanafiyah dia letak antara mutawatir dengan ahad ni ada masyhur. Dia asyhur ni atas sikit daripada ahad, tapi bawah mutawatir lah. So wal ahad so maksudnya kita tengok dalam mutawatir ni ada lafzi dan juga ada maknawi. So kenapa syarih ataupun Imamul Haramain sendirilah, kenapa dia mentakdimkan perbahasan mutawatir ni ke atas ahad? Sebab first kali mutawatir ni jarang untuk berlaku, ataupun hadis mutawatir dia tak sebanyak hadis ahad lah. Mu'zam ataupun kebanyakan hadis, terutama dalam bab usul ataupun dalam bab ijtihad, dia adalah hadisul ahad lah, di mana mungkin rawi dia seorang atau 2 orang pada peringkat sahabi tu, ataupun hatta pada tabi'in dan tabi'i pun dia masih dia punya rawi dia masih tak ramai lagi, sampailah bawah tu ishtihara, barulah ke situ, barulah kira pada peringkat tabi'in tabi'in tu barulah dia punya rawi dia ramai, So kata kat sini, wal ahad huwa muqabilul mutawatir wa huwa alladhi yujibul amal wa la yujibul ilm lihtimalil khata'i fihi wa yanqasimu ila qismain, ila mursalin wa musnadin. Wal musnadu mattasala isnaduhu bi an suriha bi ruwatihi kulluhum, wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu bi an asqata ba'd ruwatihi. Okey. So dia kata kat sini, maksudnya dah selesai perbahasan mutawatir tu, di mana mutawatir ni dia punya rawi dia ramai, daripada zaman sahabat lagi, dia punya zaman sahabat, kemudian pada tabi'in, bilangan dia ramai. Kemudian masuk pada al-ahad. Al-ahad ni adalah yang bukan mutawatir, bilangan dia tidak mencapai ke bilangan mutawatir. Wa huwa muqabil mutawatir wa huwa alladhi yujibul amal wa la yujibul ilm. Dia kata al-ahad ni, kalau mutawatir ni dia yujibul ilm wa yujibul amal. Tapi maksudnya yang kedua adalah al-ahad yujibul amal wa la yujibul ilm. Ahad ni, hadis ahad ni dia walaupun tidak mencapai ke tahap 99% 100%, walaupun dia bukan capai tahap 100%, dia punya sidqu ataupun dia punya confirm yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda ni, tapi macam mana sebut tadi, qanun alam ni dia bergantung kepada, ataupun dia sekali kembali kepada zunun, kembali kepada zon. Sebab apa? Sebab nak kata
kebanyakan ataupun kizbuz zunun nadir, istilah dia. Macam mana zon tu untuk boleh menipu ataupun untuk zon tu tidak berlaku mengikut kebiasaannya adalah benda yang nadir lah. Wa syari'atu la tabni ala nawadir lah. Syariatnya dia tidak bergantung, dia tidak terbina di atas benda-benda yang nadir. So kalaulah kita ditaklifkan untuk hanya beramal dengan hadis mutawatir, untuk beramal dengan Quran sahaja dan juga hadis mutawatir sawa'an kana lafziyan atau ma'nawiyan, maka dia akan jadi taklif bil muhal, ataupun kita akan ditaklif bil masyaqqah lah. Sebab apa? Sebab setiap satu benda kita nak kena tengok, hadis ni mutawatir atau tak. Maksudnya adalah dia akan berlaku sangat sikit hadis yang boleh dipakai. Sebab itulah sekali kebanyakannya akan kembali pada hadis ahad lah. So dia kata kat sini, wa huwa allazi yujibul amal wa la yujibul ilm lihtimalil khata'i fih. Maksudnya sebab apa? Sebab ada kemungkinan untuk berlaku kesilapan ataupun berlaku kesilapan pada menisbahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Maksudnya kita tengok macam mana hukum ulama kepada hadis, ada sahih, ada hasan, dan sebagainya, sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, dan sebagainya. Maksudnya itulah kata li ihtimalil khata'i fi. Maksudnya tapi nak kata bukannya khata' dia untuk ditolak, tapi adalah pada ijtihad ulama dalam menghukum pada hadis tu. Tapi maksudnya kalau kita tengok dia punya nisbah dia daripada 50% ke 90%, 99% tu, mungkin maksudnya kita boleh katakan hadis yang makbul di sisi ulama mungkin kebanyakannya adalah pada 70, 80 dan 90 dan ke atas. So maksudnya bukanlah bila mana hadis tu tak mutawatir, dia ataupun kita tak adalah nak membesarkan isu ihtimalul khata'. Sebab ihtimalul khata' ni boleh jadi sangat nipis. Mungkin pada 2%, mungkin pada 3% silapan tu. So dia kata kat sini wa yanqasimu ila qismain ila mursalin wa musnadin. Dia pecahkan kepada dua je. Hadis khabar ahad ni. Kalau ulum hadis panjang lagi kan. Dia akan jadi banyak. Tapi min haisul amal, kita akan masuk al-ahad. Dia punya kalau di sisi usuli ataupun di sisi fuqaha, dia adalah pada musnad ataupun mursal. Itu je. Tapi maksudnya okey. Musnad ni adalah mattasala sanaduhu. Mattasala isnaduhu bi an suriha bi ruwatihi kulluhum. Maksudnya di mana perawi dia secara sharih menyebut dia ambil hadis daripada siapa. Malik an-Nafi' an Ibn Umar. Contohnya. Tu gitu. Bi an suriha bi ruwatihi kullihim, wal mursal ma lam yattasil isnaduhu bi an asqata ba'd ruwatihi fa in kana min marasil ghairi sahabah. Okey. So manakala mursal pula di mana malam yattasil isnaduhu, di mana dalam isnad dia tu ada yang tidak disebut. Contohnya daripada apa? Contoh daripada tabi'in, Sa'id bin al-Musayyab, dia terus sebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dekat tengah-tengah antara Sa'id bin Musayyab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu masih ada kosong. Mustahil untuk Sa'id bin Musayyab ambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mubasyaratan, secara direct lah. Bian asqata ba'd ruwatihi fa in kana min marasil ghairi sahabah radhiyallahu anhum falaysa bi hujjah. Okey. So maksudnya kalau kita tengok dalam ulum hadis, dia ada apa? Dia ada hadis al-muallaq, dia ada hadis munqati', dia ada hadis mu'addal, dan juga dia ada hadis mursal lah. Contoh apa? Kalau contoh isu mu'allaq, daripada apa? Rawi ni dia tak sebut nama syekh dia, betul tak? Pada awal sanad lah. Okay. Inilah maksudnya mualif lah, pada Imam Bukhari tu dia tak sebut nama syekh dia. Manakala dan juga munqati' aktsaru min mawdi'in ghairu mutawali'in. Maksudnya kalau lah ada satu ataupun ada tempat ada dua rawi yang tidak berturut-turut, maka nama dia munqati'. Tapi kalau ada dua rawi yang dia sukutkan dua rawi daripada sanad dia, tu istilah dia apa? Mu'addalan. Istilah dia adalah
mu'addal. Tapi semua ni di sisi usuli ataupun di sisi faqih, semua tu termasuk dalam mursal. Sebab apa? Sebab isu dia, setiap fan atau setiap ilmu tu dia ada humum dia sendiri, ada fokus dia yang nak difokuskan lah. Ilmu tu untuk apa lah? Dia bukannya pergaduhan antara muhaddis dengan usuli. Dia adalah semua orang membuat amal pada tempat dia tersendiri. Sebab apa? Sebab usuli ni bila nampak hadis tu adalah ada yang sukut, pada mana-mana tempat pun macam mana kita nak beramal dengan hadis ni kat situ. Tapi kalau muhaddis, bila dia nampak ada sukut ataupun kat mana ada irsal ataupun kat mana ada berlaku tadlis ke dan sebagainya, dia nak tengok siapa, isu dia siapa yang buat benda ni, siapa yang dijatuhkan ni, siapa yang disukutkan ni. So dia punya humum dia berbeza. Humum dia berbeza berpandukan kepada dia punya fan dia lah. Di mana fan dia tu, humum usuli adalah pada al-amal, dan juga manakala humum muhaddisin adalah pada al-isnad dan juga ar-ruwah. Bagaimana Ibn Qattan al-Fasi, dia menyebut, Ibn Qattan ni ada kita bincang al-ijma' tu lah, yang ada buat buku dia mengumpulkan ijma'at. Dia kata wazifatul muhaddis an-nazar fil asanid min haitsu ruwah wal ittisal wal inqita'. Fa amma mu'aradatu hadzal matan dzalika al-akhar wa ashbahu hadza falaysa min nazarihi bal huwa min nazaril faqih. Maksudnya humum ataupun kerja ataupun wazifah lah disebut kat sini. Wazifah muhaddis ni adalah untuk menganalisa satu matan ataupun satu hadis tu lah. Sama ada dia ittisal ataupun inqita'. Itu dia punya syughul dia, dan juga pada rijal-rijal tu lah, rijal hadis. Manakala apa yang istilah dia awarid, ataupun apa yang akan, kalaulah matan ni bertembung dengan matan yang lain, atau bertembung dengan hadis dan sebagainya, siapa yang mentawafukkan antara dua hadis tu, maka kerja itu adalah nazarul faqih. Itu adalah nazar al-faqih. So maksudnya dia kena banyak dia untuk kita bila dia tidak mudah untuk kita mengatakan semata-mata dengan hadis tu sahih, wajibul amal, hadis tu dhaif terus kita tarkul amal, dia tidak semudah itu lah. So maksud dia kata kat sini fa in kana bi an asqata fa in kana min marasili ghairi as-sahabah radhiyallahu anhum falaysa bihujjah, bihtimali an yakuna as-saqitu majruhan illa marasil Sa'id bin al-Musayyab min at-tabi'in radhiyallahu anhu. So dia kata kalaulah yang disukutkan, fa in kana min marasili ghairi as-sahabah, kalaulah yang kalaulah mursal ni adalah mursal tabi'in dan sebagainya, mursal tabi'in atau mursal tabi'an tabi'in, dia terus naqal kepada Nabi SAW, maka itu tidak termasuk dalam hujjah. Dia kata kat sini fa in kana min marasili ghairi sahabah, yang termasuk dalam permasalahan ni adalah kalaulah mursal tu mursal sahabah, adakah dia boleh dikira sebagai hujjah? Jawapan dia adalah boleh lah. Contohnya Abdullah bin Abbas sahabi radhiyallahu anhuma, dia kata aku ni mendengar daripada Nabi SAW sekitar 10 hadis yang dia dengar direct. Manakala baki tu semua dia dengar daripada sahabat-sahabat yang lain lah. So maksudnya bila dia sebut Nabi SAW, sebenarnya selain daripada 10 hadis tu, semua tu adalah mursal, mursal sahabi. Tapi mursal sahabi diterima disebabkan mustahil untuk kulluhum udul lah. Sahabat secara amnya kulluhum udul. So tu nak kata kat sini. Tapi kalaulah mursal selain sahabat, contoh mursal tabi'in dan sebagainya radhiyallahu anhum, dia tidak dikira tidak dikira sebagai hujjah, lihtimali an yakuna as-saqitu majruhan. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang yang disukutkan, yang jatuh, yang diirsalkan tu ataupun disembunyikan tu adalah orang yang kuat dia punya jarah dia. Illa marasil Sa'id bin al-Musayyab, melainkan mursal ataupun hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyab min at-tabi'in radhiyallahu anhu. Sebab apa? Asqata sahabi wa azzaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana
Sa'id bin Musayyab dia terus naqal pada Nabi dia terus menyebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya hujjatun, kan? Maka kecuali marasil Sa'id bin Musayyab, maka dia adalah hujjah. Fa innaha futtishat ay futisha anha fawujidat masanid ay rawaha lahu sahabi alladhi asqatahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ghalib sihruhu Abu Zaujatihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Kata kenapa diterima mursal Sa'id bin Musayyab, and sebab apa? Sebab bila kita cek balik, and semua marasil Sa'id bin Musayyab ni secara hakikatnya dia adalah musnadah, and semua tu bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, and semua tu adalah hadis daripada Abi Hurairah, dan mana Abi Hurairah tu adalah ayah kepada isteri dia lah, kan. So Imam Nawawi disebut dalam Al-Majmu', and dia kata dia kata ya, bila Imam Syafi'i menyebut Sa'id bin Al-Musayyab, and bukannya disebut tu sebagai satu hasr, and bukannya semata-matanya Sa'id bin Musayyab sahaja, kan. Sebabkan ada juga ada juga marasil Sa'id bin Musayyab yang tidak diterima, kan, dan juga ada juga marasil lain yang diterima, kan. Tapi kenapa disebut Sa'id bin Al-Musayyab ni? Disebabkan itu adalah sebagai timsalian ataupun sebagai tamsil, kan. Maksudnya marasil yang kita terima adalah marasil yang macam ni, kan. Marasil macam Sa'id yang Al-Musayyab, di mana majoriti ataupun kebanyakan marasil dia last kali bila kita cek balik sebenarnya musnadah, kan. Semuanya bersambung dia punya sanad dia, kan. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Majmu' lah, kan. Maksudnya bila sebut marasil Sa'id bin Musayyab, dia bukanlah ala itlaqihi, tapi adalah min babi at-tamsil, kan. Alladhi asqatahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ghalib sahrihi Abu Zaujatihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amma marasilus sahabah, macam sebut tadi, and bi an yarwi sahabi an sahabi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yusqitu as-sani fa hujjah. And macam tadi, maksudnya kalau sahabat yang mengirsalkan ataupun marasil sahabi, maka dia adalah hujah di sisi mazhab Imam Syafi'i. Dan fahujjah li anna sahabah, ataupun secara ada yang menakwalkan ijma' lah bahawa mursal sahabat ni adalah diterima, dan sebab apa? Li anna sahabata kulluhum udul, kan. Sebab sahabat ni semuanya adalah udulun bi ta'dillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala sendiri yang mentakdilkan para sahabat lah. So secara ni, maksudnya secara ringkas ataupun marasil ni, yang ketat dalam marasil ni adalah Imam Syafi'i lah, dan manakala mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan mazhab mazhab lain, dan dia maksudnya menerima, dan marasil ni lebih meluas ataupun lebih tawassuk dalam marasil lah, dan dalam menerima marasil ni. Dan sebab apa, kan? Sebab dia ada kaedah, dan dia kata man asnada and faqad ahalaka wa man arsala and faqad takaffala laka. And maksudnya siapa yang mengisnadkan dia punya hadis dia tu, maksudnya dia sebut setiap rawi tu, maksudnya dia sendiri bagi kau cek sendiri siapakah rawi ni. And tapi siapa yang irsal, and siapa yang tak sebut yang diirsalkan tu, maksudnya kenapa? And maksudnya kenapa dia tak sebut, sebab apa? Jangan risau, aku dah pastikan yang rawi ni sikoh. And so yakin kat aku je, dia kurang macam tu lah dia punya maksud dia, and itu dia punya sudut pandang dia lah, and maksudnya di sisi dia, maksudnya kata kalau siapa yang isnadkan ni, maksudnya korang cek lah sendiri, and tapi kalau irsal, kata jangan risau, aku dah tolong cekkan, dia ni okey. Itu sudut pandang dia lah. Apa dia? Dia satu kaedah lah, kaedah di sisi Hanafiyah. Anda pernah apa dia? Hanafiyah. Mazhab yang awal. Beza dengan kata awal atau tak tu, maksudnya semua tu adalah juhudun fikri mutawasil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya. Betul tak? Kalau maksud dia yang imam imam
dibuat. Ada juga maksudnya dia sebut contoh antara tak ingat siapa yang sebut, and dia kata man yuqbalu musnadahu yuqbalu mursalahu. And siapa yang aku terima hadis musnad dia ataupun hadis dia yang bersambung yang disebut semua rawi dia tu, irsal dia pun aku terima juga. Faham tak? Maksudnya bukannya semua hadis dia akan irsal, bukannya satu rawi ni dia akan irsal semua hadis dia. And mungkin pada satu dua hadis. Tapi maksudnya antara kaedah dia juga adalah siapa yang aku terima hadis dia secara isnad, maka aku akan terima dia punya irsal jugalah. Antara kaedah dia lah. So wal an'anah, so maksudnya dia dah ataupun pada penghujung ni, dia menceritakan, ni dia cerita masuk ke ada fan ulumul hadis lah. Hadis an'anah, wal an'anah bi an yuqalu haddatsana fulan an fulan ila akhirih tadkhulu ala al-isnad. So yang di mana riwayat dia adalah an maka dia termasuk dalam hadis al-isnad, hadis yang muttasil, hadis yang musnad tadi, ay ala hukmihi, ala hukmil isnad. Fayakun al-hadithul marwi biha fi hukmil musnad la fi hukmil mursal liittisali sanadihi fil zahir. Apa secara zahirnya hadis tu dia inilah, dia bersambung lah. Dan juga pada penghujung ni dia menceritakan tentang siratu tahammuli wal ada' lah. Maksudnya bila orang dengar hadis daripada syekh, apakah cara untuk dia sirah dia. Wa idza qara'a asy-syaikhu wa ghairuhu yasma'uhu yajuz lirawi an yaqula haddatsani aw akhbarani. Bila mana dia dengar syekh tu sendiri yang baca hadis, maka boleh untuk dia menyebut haddatsani aw akhbarani, haddatsani syekh atau akhbarani syekh sekian, syekh fulan. Tapi wa in qara'a huwa ala syekh fayaqul akhbarani wala yaqulu haddatsani. Tapi kalaulah dia yang membaca daripada kitab dia, dan syekh tu yang mendengar, sirah dia, sirah untuk dia riwayat daripada syekh tu, dia mesti sebut akhbarani. Tapi dia tak boleh sebut wala yaqulu haddatsani. Sebab apa? Sebab sirah tahdis ni dia adalah sirah yang paling tinggi, ataupun ulama hadis dia menyebut untuk tahdis ni dia kena daripada kalam syekh tu sendiri. Sedangkan yang dia ni dia baca daripada kitab dia. Li'annahu lam yuhaddithu wa minhum man ajaza haddatsani. Sebahagian daripada ulama kata boleh je untuk menggunakan sirah haddatsani. Wa alaihi urfu ahli al-hadis li'anna al-qasda al-i'lamu bir-riwayah 'ani syekh. Sebab apa? Sebab tujuan dia adalah untuk memberitahu bahawa dia ni meriwayatkan daripada syekh fulan. Wa in ajazahu syaikhu min ghairi qira'atin fayaqulu rawi ajazani aw akhbarani ijazah. Manakala kalaulah syekh tu tak bacakan hadis untuk dia, ataupun dia tidak baca kepada syekh tu, maka kata ajazani, maka syekh ni telah memberikan ijazah kepada aku. So inilah yang muntashir kot, yang berlaku pada zaman kita, mengambil ijazah lah. Ajazani aw akhbarani ijazah. Apa dia? Ijazatul muwatta'. Ajazani al-muwatta'. Tak tahu nak bangga ke nak sedih. So maksudnya itulah dia perbincangan al-khabar, ma yahtamil as-sidq wal kadhib. Kita bincang pasal apa? Khabar mutawatir dan ahad. Dan khabar ahad ni juga berlaku pada dipecahkan kepada musnad dan juga mursal. Di mana perbahasan mursal ni sebenarnya dia panjang lagi lah. Khabar ahad, dan khabar ahad tu sendiri dalam usul fiqh panjang perbahasan dia, antara perbahasan besar dalam usul fiqh. Dan juga marasil lah, marasil dia boleh pergi jauh lagi lah. So untuk untuk kalau siapa yang untuk tentang sikit lagi kan, tentang hadis, antara bila sebut tadi talazum antara sihatul hadis wal amal, antara kalau hadis tu sahih kita mesti amal, dan juga atau hadis dhaif kita kena mesti kita tolak, mesti kita tak boleh beramal dengannya. So benda tu ana cadangkan untuk kalau ikhwan dan akhwat kalau nak baca, boleh cari buku ni. Dr. Mahmud dah tulis Mukhalafatur Rawi lima rawah. Ni tebal, tapi yang penting ataupun bab yang penting rasa ada pada mukadimah dia lah. Baca mukadimah dia elok-elok, kat situ dia ada ceritakan secara detail tentang isu ni. Dalam 3-4 muka surat je sebenarnya. Jadi maksudnya baki ni penting lah. Buku ni menceritakan tentang rawi yang tidak beramal dengan apa yang diriwayatkan.
So maksudnya, sebab ni antara yang diusul di sisi Hanafiyah lah bila beramal dengan khabar ahad. Dan antara syarat dia ataupun syarat tak salah dengan syarat Hanafiyah meletakkan, yang dia kata syarat hadis tu diterima antaranya rawi tu mestilah tidak amal rawi tu mestilah tidak mukhalafah dengan apa yang diriwayatkan. Kan? So maksudnya kat situ dari sudut usuli kat situ lah. Tapi mukadimah dia rasa mukadimah yang sangat bagus. And boleh akhwat-akhwat nak baca, boleh cari kitab ni. Anik kan nak cerita tapi menjadi panjang pula, tak apalah kan. Jadi insya-Allah kita berhenti sampai sini. Kita akan sambung pada next halaqah babul qiyas. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.